Adakah perkakasan harian ini komputer? Masihkah anda ingat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Baik, sebelum kita memulakan kelas kita, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kelas TMK atau Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6, tema yang pertama adalah berkenaan pengaturcaraan, yang mana kita akan belajar memahami pengaturcaraan. Iaitu kelas hari ini kita akan menyatakan kegunaan aturcara komputer dalam perkakasan harian. Apakah aturcara? Baik, aturcara ialah susunan langkah kerja atau prosedur. Hari ini kita dah biasa dengan susunan langkah kerja ini, yang mana kita selalu sebut SOP. Apa dia SOP? SOP ialah Standard Operating Procedure. Okey, SOP yang kita selalu dengar dulu ialah prosedur ataupun langkah-langkah ataupun peraturan yang perlu kita laksanakan sebelum membuat sesuatu kerja. Ini contoh SOP semasa PKP kita untuk ke kedai. Contohnya iaitu yang pertama, kita mesti pakai pelitup muka. Yang kedua, kita mesti daftar MySejahtera tu ataupun tulis nama kan. Yang ketiga, kita perlu rekod suhu. Yang keempat, cuci tangan dengan hand sanitizer. Dan yang kelima, semasa dalam kedai, memastikan jarak sosial minima 1 meter. Ini adalah contoh SOP harian kita pada musim PKP. Apakah pula dimaksudkan dengan aturcara komputer? Aturcara komputer, kalau kamu rujuk melalui buku teks muka surat 2 dan muka surat 3, dia menyatakan bahawa ia adalah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Maknanya, orang yang membuat set arahan tersebut. Yang mana arahan tersebut adalah mengikut susunan dan komputer tersebut menerima set arahan dan membuat kerja. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Ingat lagi komputer benam? Komputer benam ni adalah satu bahagian yang terdapat dalam perkakasan harian. Dalam komputer benam, ia mempunyai aturcara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kegunaan aturcara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan. Okey, senang cerita, aturcara komputer ni adalah urutan langkah kerja untuk komputer buat kerja dia. Maknanya komputer terima arahan daripada tuan dia nak buat apa, baru komputer tu buat kerja. Itulah aturcara komputer. Baik, melalui rujukan pada buku teks muka surat 2 hingga muka surat 3 dalam buku teks TMK kamu akan dapati muka surat tersebut ada menunjukkan beberapa contoh perkakasan harian. Perkakasan ni benda dalam rumah lah. Benda yang mempunyai komputer. Otak dia komputer. Komputer jenis komputer benam. Contoh yang diberi yang pertama adalah televisyen pintar. Okey, televisyen pintar ni apa aturcara dia? Apa dia punya kegunaan dia? Dia boleh mencapai aplikasi internet melalui dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Okey. Yang kedua, pendingin hawa ataupun aircon. Bahasa Inggeris yang kenal sebagai aircon.
Okey, atur cara untuk perkakasan ni dia untuk menetapkan suhu, mengesan dan menyelaraskan suhu. Okey, suhu bilik berdasarkan isyarat ataupun maklumat yang kita tekan melalui remote control tu. Yang ketiga, pembersih vacuum robotik. Ni dia buat apa? Ni atur cara komputer dia suruh membersihkan kawasan. Yang keempat, jam penggera digital. Dia boleh menunjukkan masa dan membunyikan penggera. Tunjuk masa, bunyikan penggera. Dan muka surat 3 ada peti sejuk. Okey, peti sejuk juga ada komputer. Yang mana atur cara komputer tu dia menentukan, komputer ni menentukan suhu yang sesuai untuk nak simpan makanan. Mesin basuh elektronik pula dia atur cara komputer dia adalah untuk mengesan berat muatan, kemudian menentu cara basuhan, tempoh bilasan, nak perah lama mana dan masa putaran. Dan yang terakhir berkenaan dengan ketuhar gelombang mikro. Okay, atur cara komputer yang terdapat pada perkakasan ni dia berfungsi untuk membolehkan ketuhar ni masak pelbagai cara seperti Baik, ini daripada muka surat 2 dan 3 buku teks tadi. Ini adalah contoh yang lebih jelas lah kegunaan atau cara komputer dalam perkakasan harian tersebut. Okay, perkakasan harian di sini maksud dia peralatan tadilah, benda-benda yang kita guna harian tu. Macam TV, aircon, apa semua tadi ni. Okay, contoh dia. Okay, untuk pendingin hawa, apa kegunaan atau cara komputer yang ada pada pendingin hawa ataupun aircon ni? Yang pertama, dia menetapkan suhu bilik. Yang kedua, dia boleh mengesan suhu bilik. Yang ketiga, menyelaraskan suhu bilik. Okey. Contoh yang kedua adalah jam penggera digital. Muka surat 2 tadi. Okey, apa kerja dia? Apa guna atau cara komputer pada jam ni adalah tunjuk masa dan membunyikan penggera. Macam-macam bunyi boleh set. Dan yang ketiga, ketuhar gelombang mikro. Yang masak macam-macam cara tadi. Contoh dia masak dengan cara membakar ataupun mengukus. Ini contoh kegunaan atau cara komputer yang ditulis dengan lebih tepat lah. Baik, berdasarkan slide tadi, cara tulis kegunaan atau cara tadi, kamu dikehendaki membuat tugasan ni pada minggu ini. Yang pertama, kamu rekodkan kegunaan atau cara komputer macam saya tunjuk contoh tak sat ni pada 7 perkakasan harian yang diberi dalam buku teks tersebut, muka surat 2 hingga muka surat 3. Buat kat mana ni? Buat dalam buku tulis TMK kamu. Boleh guna buku yang tahun 5, sambung, ataupun guna buku barulah kalau hilang atau rosak. Okey. Ni 7 perkakasan yang kamu boleh jumpa dalam buku teks. Mana kamu buat contoh macam saya tunjuk tadilah. Tadi saya tunjuk apa? Pendingin hawa. Tadi yang saya tunjuk dah contoh pendingin hawa. Kemudian jam penggera tadi. Dan juga ketuhar gelombang mikro. Kamu salin balik yang tu. Kemudian kamu cuba buat yang selebihnya ni. Okey. Baik. Dan yang kedua, tugasan minggu ni adalah senaraikan 2 kegunaan atau cara komputer pada perkakasan harian yang diberi. Yang ni nak buat kat mana? Kamu masuk pada pautan atau link tugasan yang saya hentak dalam grup PDPR TMK 6 Iman. Dalam tu ada soalan, kamu jawab dalam online. Okay, jawab secara online. Tuliskan apa kegunaan peralatan yang saya tunjukkan dalam dalam tugasan tersebut. Okey. Baik, pesanan untuk semua murid, ingat
Laksanakan tugas anda dengan teliti sebelum menghantar, kerana semua tugasan online akan direkodkan dalam sistem pentaksiran ataupun PBD anda. Oleh itu, jawab, rujuk buku, tanya kawan-kawan ke adik-adik dulu bagi puas hati, baru hantar. Jangan buat ambil lepas, kemudian hantar. Semua ni akan direkodkan. Baik, sekian dulu untuk kelas kita pada minggu ini. Tahniah dan terima kasih kerana mengikuti kelas ini. Renungan untuk minggu ini ialah ubat kebodohan ialah bertanya. Kalau malu bertanya, sesat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.